Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. 3 jawatankuasa bawah Majlis Ekonomi Bumiputera MEB bukan sekadar memantau resolusi yang diluluskan. Sebaliknya turut berperanan mencari dana serta mekanisme untuk melaksanakannya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau juga telah mengarahkan MARA untuk memulakan usaha tersebut bagi memperoleh dana tambahan sumbangan wakaf kumpulan sasaran. Kita bukan sekadar meletakkan resolusi itu di atas kertas, tetapi dalam tempoh hingga bulan Jun, semua perancangan bagi menterjemahkan pelaksanaan resolusi itu telah berada di tangan urustia tetap atau sekretariat tetap, dan dalam tempoh yang terdekat ini kita akan melaksanakan semua apa yang telah diresolusikan, termasuk bagaimana yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 3 jawatankuasa berkenaan ialah Jawatankuasa Induk, Pemandu dan Kerja. Sementara itu, bagi memastikan segala usul dan resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 dijayakan segera, sebuah sekretariat tetap ditubuhkan bawah MEB. Lebih 1,000 permis diperiksa KPDN sejak pelaksanaan kadar baharu cukai perkhidmatan Jumaat lepas. 24 daripadanya diberikan notis selepas disyaki melakukan pelarasan harga. Notis itu adalah melibatkan premis-premis yang kita melihat memang ada dilakukan adjustment terhadap harga. Jadi apa yang kita mahu melalui notis itu supaya peniaga yang terbabit memberikan maklum balas kepada kita mengapakah adjustment harga itu dilakukan dalam tempoh 4 hari untuk kita mengkaji sama ada adjustment harga yang dibuat itu adalah selari dan tidak bertentangan dengan undang-undang pencatutan kita. Orang ramai yang mengesan manipulasi harga disaran membuat aduan. KWSP mengumumkan dividen 5.50% untuk simpanan konvensional bagi tahun 2023, manakala 5.40% untuk simpanan syariah. Agihan RM57.82 bilion itu merupakan yang tertinggi secara kumulatif dan memanfaatkan 16 juta pencarum. Pembayaran dividen menandakan peningkatan ketara dari 2022 iaitu 5.35% bagi simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah. Setakat hujung tahun lepas, lebih 16 juta pencarum berdaftar dengan KWSP. Jurang kadar dividen KWSP antara simpanan konvensional dan syariah bagi tahun 2023 menguncup berbanding tahun sebelumnya. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ia susulan penambahbaikan dilakukan agensi itu. Kalau kita kira, perbezaan antara konvensional dengan syariah adalah lebih kurang 0.6%, tapi tahun ini hanyalah 0.1% dengan penambahbaikan yang diadakan. Kalau kita tengok dari segi pulangannya, 5.5 untuk skim konvensional, ia adalah masih antara yang tertinggi di Malaysia masa sekarang. Dan syariah pun 5.4, satu pulangan yang amat baik sekali. Alhamdulillah lah, sebab dividen tahun ni pun lebih sikit daripada yang tahun sebelum ni. Mungkin peluang untuk rakyat lah recover balik dari segi ekonomi, sebab mostly pandemik yang lepas ramai yang buat pengeluaran. So inilah peluang kami untuk simpan semula. Dividen pada tahun ini meningkat, akan dikekalkanlah di masa akan datang, dan juga akan masuk ke yang dikabarkan ada masuk ke akaun
ketiga. So akan memberi harapan lah kepada rakyat Malaysia. Ada penambahbaikan lah daripada tahun-tahun sebelum ni. So saya berpuas hatilah dengan pentadbiran kerajaan sekarang, dengan nilai ringgit yang jatuh, tapi daripada segi ekonomi, dividen ada manfaat kepada rakyat. Dan saya dengar untuk akaun yang ketiga, harap boleh diteruskan. Langkah mendepani impak cuaca panas ke atas sektor pertanian perlu segera dicari agensi berkaitan. Menteri Pertanian dan Keterjemahan Makanan menekankan kepentingan usaha itu bagi menjamin pengeluaran berterusan hasil padi negara. Jangkaan pengeluaran padi lebih kurang sama dengan masih lagi dalam keadaan 62% begitu. Umumnya saya tengok cara mata kasar. Padi tahun ni kurang baik. Dia dah keadaan cuaca ni dah berlaku 3 tahun menyebabkan hasil padi tidak memeransangkan. Ada tapi pertengahan saja. Agensi Pertanian terutama Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI perlu mencari langkah mengatasi masalah berkenaan melalui kaedah pembajaan, jadual tanaman dan benih pertanian baharu. Operasi pencarian pesawat MH370 sedia dipertimbang untuk diteruskan semula. Menteri Pengangkutan Anthony Loke beri jaminan berusaha mendapatkan kelulusan Kabinet bagi menandatangani kontrak baharu bersama syarikat Ocean Infinity untuk menyambung misi pencarian. And they have come up with a proposal, and we are ready to discuss the proposal. And they are very confident that they have done a lot of research for this information. And we are ready to discuss. And once we finalize, I will bring to Cabinet. But I'm very, very confident that the government of Malaysia and the Cabinet will approve such proposal. Beliau berkata demikian pada majlis memperingati 10 tahun MH370 di Subang Jaya. Pesawat dinaiki 239 penumpang dan anak kepala itu dilapor hilang pada 8 Mac 2014. Telegram bersedia bekerjasama dengan MCMC bagi memperkemas aspek kawasan platform berkenaan terutama dalam membanteras aktiviti skam dan judi dalam talian. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan sendiri Ketua Pegawai Eksekutif Telegram, Pavel Durov ketika perjumpaan di Dubai. Perbincangan dijalankan amat positif dan memberi fokus kepada perkara berkaitan kerangka kawal selia dan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI. Pavel juga menyatakan minat untuk mengadakan perbincangan lanjut mengenai peluang kerjasama dan bersedia melebarkan sayap operasi di Malaysia pada masa akan datang. RM244 juta diperuntukkan bagi penyediaan skim bantuan kebajikan kepada veteran ATM pada tahun ini. Ia meliputi aspek kesihatan, pendidikan, perumahan termasuk bantuan sara hidup. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu kerajaan juga meningkatkan peruntukan bayaran sara hidup sebanyak 3 kali ganda iaitu daripada RM54 juta kepada RM174 juta bagi memastikan semua veteran ATM di seluruh negara dapat menikmati bantuan yang disediakan. Sebanyak 16 program peduli veteran PPV diadakan tahun ini. Kita lihat sehingga hari ini lebih daripada 26,000 veteran tidak berpencen dan yang berumur 80 tahun ke atas, sama ada berpencen tidak berpencen, kerana kita ada 3 skim bantuan sara hidup, lebih daripada 26,000 ini mendapat manfaat. Jadi kita harap dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ini melalui kerajaan Madani ini bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia dapat sedikit sebanyak meringankan beban kehidupan veteran Angkatan Tentera. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program peduli veteran PPV di Langkawi. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka.